berpendapat bahawa BN Sabah masih lagi fixed deposit untuk Barisan Nasional, dan insya-Allah dalam pilihan umum yang akan datang kita akan buktikan bahawa kita terus menjadi pendukung utama kepada Barisan Nasional Malaysia. Kekuatan ini adalah berdasarkan kepada khidmat yang baik yang telah diberi oleh parti kepada masyarakat di Sabah ini, dan dengan sokongan padu daripada kepimpinan pusat, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, daripada aspek untuk memberi peruntukan yang agak besar kepada negeri Sabah, dan juga jelas Yang Amat Berhormat memahami cita rasa masyarakat negeri Sabah, dan kita lihat sokongan padu agak solid ke atas beliau daripada masyarakat di sini. Kita menyertai UMNO di Sabah ini dengan tujuan pertama ialah untuk menentukan keamanan, kestabilan politik di negara kita Malaysia dan juga di Sabah. Karena dengan adanya kestabilan politik, kita boleh menentukan agar kerajaan boleh menumpu kepada pembangunan negeri Sabah. Dan kedua, kita juga ingin menentukan agar hasil daripada kemerdekaan kita boleh nikmati. Dan kita lihat Barisan Nasional sejak mengambil alih pemerintahan di Sabah ini membuktikan bahawa ia mampu untuk memberi khidmat yang terbaik dan membangun masyarakat di Sabah ini. Dan kepimpinan yang ada sekarang ini diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Musa Haji Aman telah membuktikan bahawa keadaan ekonomi Sabah agak stabil, dan kita lihat reserve kerajaan negeri sekarang adalah kurang lebih 2 bilion. Dan ini membuktikan bahawa satu pencapaian yang amat membanggakan. Dan baru-baru ini jika kita lihat laporan Auditor General telah memberi satu kredit kepada negeri Sabah di atas pencapaian sedemikian. Jadi pada saya tidak ada masalah besar bagi kita untuk mengekalkan kedudukan kita sebagai fixed deposit kepada BN Malaysia. Antara yang diberi penekanan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Haji Aman ialah untuk menentukan wakil-wakil rakyat kita senantiasa turun padang. Dan kita juga tidak menyerahkan bulat-bulat tugas ini kepada wakil rakyat. Kita juga menentukan agar semua pemimpin parti, sama ada pemimpin UMNO ataupun parti-parti komponen Barisan Nasional, senantiasa turun padang untuk membuktikan bahawa kita dapat memahami kehendak rakyat yang sebenarnya. Kadang-kadang kita kalau hanya sekadar duduk di pusat-pusat bandar ataupun pusat-pusat kota, kita tidak boleh mendengar keluhan rakyat yang sebenarnya. Itulah penting bagi kita untuk menentukan seorang wakil rakyat itu atau seorang pemimpin itu mestilah dalam erti kata pemimpin yang sebenarnya. Ia bukanlah sebagai seorang pemimpin jelmaan. Dia menjelma apabila dia perlukan sesuatu. So, kita tidak boleh sedemikian. Kalau kita ingin menentukan kekuatan parti kita, penting bagi kita untuk balik ke pangkal jalan kalau kita tersilap langkah. Kita kena balik kepada perkara pokok, perkara asas, iaitu untuk menentukan agar rakyat kita di peringkat bawahan akar umbi itu senantiasa kita dampingi. Ia tidak semestinya kita boleh menyelesaikan semua masalah. Ia juga memberi peluang kepada kita untuk menerangkan dasar kerajaan yang ada. Kadang-kadang dasar kerajaan ini tidak boleh dilaksanakan sekelip mata, yang memerlukan masa. Tetapi kadang-kadang masyarakat di kampung tidak memahami sedemikian kalau kita tidak jelaskan. Jadi untuk turun padang ini bukan berarti kita hanya sekadar memberi peruntukan, tetapi untuk kita memberi peluang menjelaskan kepada rakyat. Contohnya sekarang, kita mempunyai satu belanjawan yang terbaik yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Tetapi bajet yang baik ini bukannya sekadar dibahaskan di peringkat Dewan Rakyat. Kita juga perlu terangkan kebaikan belanjawan itu kepada masyarakat umumnya. Kerana semua merasa nikmatnya. Tidak kisah sama ada kita tinggal di desa ataupun di pekan. Hasilnya dapat kita rasai. Jadi penting bagi kita untuk jelaskan supaya pihak-pihak tertentu tidak boleh memberi manipulasi ke atas belanjawan yang bertujuan untuk membantu membela rakyat di seluruh tempat. Jadi pada saya penting sedemikian, kerana sebagai seorang ahli politik ini tanggungjawab kita. Saya selalu katakan dalam pendekatan politik kita harus mengamalkan konsep pemikiran yang jelas, atau dalam bahasa Inggrisnya clear thinking, bukan sekadar creative thinking. Pada saya kalau 1 campur 1 itu 2. Kalau rakyat itu perlu dibantu,
kita kena bantu. Kalau rakyat itu perlu pertolongan, kita kena tolong. Kalau kita tidak boleh menyelesaikan masalah, kita jelaskan kenapa kita tidak boleh selesaikan masalah tersebut. Kita tidak boleh membohongi rakyat. Pada saya, kalau amalan ini boleh kita buat, akhirnya rakyat dapat melihat bahawa kita lebih baik daripada pesaing kita. Kita tinggal dalam sebuah negara demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, perkara biasa, ada perbezaan pendapat, perbezaan pandangan, dan juga perbezaan pegangan politik. Dalam dunia persaingan, sudah tentu yang terbaik itu akan menang. Pada saya, UMNO, BN adalah terbaik. Dan saya yakin sungguh, kalau kita jelaskan kepada masyarakat, rakyat akan bersama kita. Sebenarnya istilah tsunami politik ini pun tidak tepat pada saya. Inilah istilah yang digunakan oleh penulis-penulis politik yang hanya sekadar membandingkan apa yang berlaku pada suatu ketika tsunami di Indonesia dan beberapa tempat. Apa yang berlaku di Semenanjung adalah pada saya satu perubahan sementara pada ketika itu. Mungkin para pengundi pada ketika itu melihat beberapa perkara yang perlu kita dengar, ya, sebagai satu protes kepada kita. Dan kalau kita dapat menangani segala protes tersebut, ya tidak ada masalah. Kita mengekalkan kemenangan yang agak comfortable. Sebenarnya kita bukan menang 5-10 kursi, kita menang lebih 60 kursi parlimen. Hanya kita tidak mempunyai two-third majority. Tetapi ia bukan satu tsunami pada saya. Ia sebagai satu signal kepada kita bahawa ada ketidakpuashatian masyarakat. Maka oleh itu tanggungjawab kita sekarang ialah untuk mengenal pasti apakah ketidakpuashatian masyarakat tersebut. Jika ini boleh kita selesaikan, insya-Allah tidak ada masalahnya. Dan saya lihat Perdana Menteri sekarang mengenal pasti masalah-masalah tersebut. Antaranya beliau telah memberi penekanan kepada kita bahawa dalam apapun tindakan kita, rakyat itu didahulukan. Sebenarnya ini adalah satu winnable formula. Satu formula yang menentukan kejayaan kita. Karena kalau kita dahulukan rakyat, sudah tentu rakyat bersama dengan kita. Ini sesuai dengan konsep demokrasi. Kerajaan itu dibentuk oleh rakyat kepada rakyat. Jadi pada saya, Perdana Menteri telah mengolahkan satu formula yang menentukan kita akan mendapat kemenangan sebagaimana yang kita harapkan. Yang penting sekarang, semua pemimpin di semua peringkat dapat menghayati prinsip kepada mendahulukan rakyat ini. Rakyat melihat tingkah laku kita, rakyat melihat prestasi kita. So, kalau kita ingin parti kita kuat, ia bermula dengan diri kita. Refleksi kepimpinan itu adalah juga refleksi kepada parti. Kalau pemimpinnya okey, dianggap oleh masyarakat, parti itu okey. Jadi tanggungjawab kita sekarang ialah di semua peringkat. Formula kita ialah untuk menentukan bukan sekadar wakil rakyat, tetapi ketua-ketua cawangannya, ketua pemuda cawangan, ketua wanita, ketua politik, semua menyertai politik dengan satu tujuan, memberi khidmat yang terbaik. Itu kuncinya pada saya.